Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih beri peluang kepada kita untuk kita sama-sama dalam satu program forum, insya-Allah, forum yang bertajuk Al-Quran sebagai penyembuh kepada penyakit manusia dari aspek pencegahan dan juga rawatan. Sebelum saya mulakan, saya kenalkan diri saya sebagai moderator pada hari ini. Nama saya Amirul Abrar bin Hasbullah. Dan di sini kami ada 3 orang ahli panel. Panel yang pertama saudara Hasnain bin Zakaria. Panel yang kedua saudara Erhamzan bin Ejon, dan ahli panel yang ketiga iaitu saudara Muhammad Yazid Taufik. InsyaAllah berkaitan dengan forum tajuk Al-Quran sebagai penyembuh kepada penyakit manusia. Apakah yang dimaksudkan dengan Al-Quran itu menyembuhkan penyakit kepada manusia? Al-Quran ini mukjizat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum saya ingin mengajukan soalan kepada ahli panel berkaitan dengan forum Al-Quran ini penyembuh kepada segala penyakit yang ada pada manusia, ingin saya tekankan ataupun saya memberikan sedikit pengenalan bahawa kesihatan ini, saya nak mendefinisikan apa yang dimaksudkan dengan kesihatan, iaitu kesihatan ini dan penyakit ini adalah 2 keadaan yang dialami oleh manusia. Abdul Latif Al-Baghdadi mendefinisikan kedua keadaan ini iaitu kesihatan, keadaan tubuh di mana tindakan-tindakan berjalan dengan baik, dan penyakit pula adalah keadaan yang bertentangan dengan kesihatan. Baik, tanpa saya melengahkan masa, saya ingin bertanyakanlah kepada ahli panel yang pertama mengenai Al-Quran itu sendiri sebagai penyembuh dan penawar kepada segala penyakit yang dialami oleh manusia. Baik, untuk soalan yang pertama yang saya akan ajukan kepada saudara ahli panel yang kedua itu tadi, saudara Erhamzan bin Ejon. Baik, saudara Erhamzan, sebagaimana yang kita tahu, okey, saudara Erhamzan, sebagaimana yang kita tahu, Al-Quran ini dia merawat penyakit yang ada dalam diri manusia. Dia Al-Quran ini mukjizat yang mana dia tak nampak dengan mata kasar. Macam contoh kalau demam kita pergi klinik, ada antibiotik. Tapi Al-Quran ini dia merawat jiwa dan rohani manusia. Jadi soalan saya, apakah yang dimaksudkan dengan rawatan hati dan jiwa itu? Okey, rawatan kepada jiwa dan hati itu. Okey. Terima kasih pertama-tamanya kepada moderator kita pada hari ini, Ustaz Abrar, atas soalan yang baik, sangat-sangat baik pada saya. Okey, kita berbalik kepada soalan. Bila kita sebut dengan rawatan untuk penyakit jiwa dan hati, sudah pastinya kita memerlukan Al-Quran sebagai alternatif penyembuhan kita lah. Di mana Al-Quran ini sangatlah unik dan tiada tandingannya. Imam Ibn Al-Qayyim sendiri pernah menjelaskan bahawa rawatan jiwa hanyalah melalui wahyu. Yang seperti kita ketahui, kalamullah sebagai wahyu kita yang pertama yang diturunkan kepada para rasul dan juga para nabi, bukan melalui perantaraan siapa-siapa, melainkan mereka inilah para rasul dan nabi. Kemudian kita sebut pula kepada proses penyembuhan jiwa. Proses penyembuhan jiwa manusia ini kita boleh disebutkan di dalam Al-Quran sebagai penyucian diri, yang disebut sebagai tazkiyatun nafs. Manakala untuk sebaliknya, penyucian ataupun proses merosakkan jiwa tersebut disebut sebagai pembusukan diri ataupun disebut sebagai tatsiyatun nafs. Baik, terima kasih kepada ahli panel yang kedua, saudara Erhamzan bin Ejon, atas jawapan yang sangat tepat dan padu itu tadi. Dan alhamdulillah. Baik, sebagaimana yang kita tahu bahawa setiap penyakit itu pasti ada ubatnya. Setiap apa yang Allah bagi pasti ada hikmah, ataupun setiap Allah bagi sakit mesti ada penyembuh, dan Al-Quran merupakan penyembuh yang terbaik. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmah, dalam akhir ayat, yang mana kami turunkan, yakni Allah turunkan Al-Quran sebagai syifa, sebagai penyembuh, wa rahmah, dan rahmat kepada sekalian manusia. Jadi
saya ingin bertanyalah kepada ahli panel yang pertama, iaitu saudara Hasnain, berkaitan dengan penyakit hati dan jiwa. Sebagaimana yang kita tahu, Al-Quran ini menyembuhkan penyakit hati dan jiwa. Jadi saya nak tanya kepada saudara Hamzan, adakah kesembuhan Al-Quran itu terhad kepada penyakit-penyakit hati sahaja? Okey, terima kasih kepada moderator atas persoalan diajukan tadi. Kesembuhan Al-Quran terhad kepada penyakit-penyakit hati seperti penyakit kekafiran, nifak dan buruknya akhlak. Dalam Ibnu Katsir berkata dalam tafsirannya tentang ayat, telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit yang ada di dalam dada. Firman Allah dalam surah Yunus ayat 57 mengatakan bahawa Al-Quran adalah penyembuh dari keraguan, dan iaitu dengan menghilangkan kotoran yang ada di dalamnya. Baik, terima kasih kepada saudara Hasnain atas jawapan, iaitu berkaitan dengan adakah Al-Quran itu terhad menyembuhkan penyakit hati. Al-Quran ini mukjizat yang mana Allah Subhanahu Wa Taala memberi suatu kelebihan lah kepada kita semua untuk kita menggunakan Al-Quran dengan sebaiknya, iaitu dengan kita membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran sudah mendapat pahala, dan kita mengamalkannya dan kita memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan asbab Al-Quran ini dapat menyembuhkan penyakit, khususnya penyakit jiwa dan hati kita. Baik, kita sering mendengar perubatan Islam. Okey, apa yang dimaksudkan dengan perubatan Islam? Kadang-kadang kita dengar ada cara ruqyah. Kadang-kadang masyarakat kita ni famous ataupun dikenali dengan cara ruqyah, penyakit yang kita nak sembuhkan penyakit itu dengan cara ruqyah. Jadi saya ingin bertanyalah kepada ahli panel yang kedua, iaitu saudara Hamzan, apakah definisi dan istilah ruqyah, dan bagaimana kita membezakan antara sihir dan ruqyah dalam aspek perubatan Islam? Dan kalau boleh, adakah ada dalil tak yang mengatakan bahawa Rasulullah SAW ini pernah mengubati manusia ataupun mengubati orang lain dengan cara ruqyah ataupun dengan cara Al-Quran ini sendiri? Okey, baik. Alhamdulillah. Terima kasih lagi sekali kepada Ustaz kita, Ustaz Abrar, selaku moderator. Sebelum kita mengetahui ruqyah, perlu kita ketahui ruqyah ini juga antara salah satu alternatif perubatan di dalam perubatan Islam itu sendiri. So, maka tak kenal maka tak cinta. Lebih baik kita mengetahui. Kalau kita tak mengetahui apa maksud sebenar ruqyah, maka kita akan terpesong jauh. Maka di sini Imam Al-Qarafi pernah menakrifkan ruqyah ini. Beliau berkata, ruqyah adalah istilah khusus. Istilah khusus untuk apa? Untuk penyembuhan daripada penyakit-penyakit buruk, pengubatan ataupun rawatan kepada penyakit yang boleh membawa kepada maut. Itu seburuk-buruk penyakitlah membawa kepada maut. Kemudian bila Ustaz Abrar tadi tanya apakah perbezaan di antara, untuk kita membezakan antara ruqyah dan sihir, perlu kita ketahui ruqyah ini mendatangkan perkara yang manfaat dan tidak ada kemudaratan. Sebaliknya, kita berbalik kepada sihir. Sihir merujuk kepada perkara yang mendatangkan kemudaratan pada diri seseorang manusia. Itu yang disebut sebagai sihir. Ini telah disebutkan juga di dalam kitab Al-Furuq pada jilid keempat halaman 147. Imam Al-Qarafi menegaskan itulah yang mampu membezakan di antara ruqyah dan juga sihir. Kemudian bila kita sebut dengan ruqyah ini, pastinya kita ada sandaran. Pastinya kita merujuk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana seperti yang kita ketahui, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri berubat dengan kaedah ruqyah ini, di mana beliau juga, baginda juga membimbing para sahabat untuk melakukan kaedah ruqyah ini dalam mengubat penyakit mereka, sama ada penyakit rohani ataupun jasmani mereka khususnya. Kalau nak bagi tahu pasal bukti ataupun pengukuhan terhadap perbuatan baginda dalam kaedah ruqyah ini, sudah pastinya ada kitab-kitab hadis yang menyebut bahawasanya Rasulullah sendiri berubat dengan kaedah ruqyah.
di mana seperti hadis-hadis masyhur seperti kitab-kitab Sahih Bukhari dan Muslim, kitab Muwatta Malik, kitab Sunan Abi Daud, Sunan Tirmizi dan sebagainya yang kira masyhur di kalangan masyarakat. Jadi di sini saya akan kongsikanlah hadis-hadis yang membuktikan kesahihan terhadap Rasulullah berubat dengan kaedah ruqyah ini sendiri. Yang pertama dalam kitab hadis seperti Sahih Bukhari dan Muslim dan juga Muwatta dan kitab Sunan Abi Daud, dalam Sunan Tirmizi juga daripada Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika dia mengadu, di sini mengadu bermaksud jika baginda sakit, baginda akan membacakan kepada dirinya dengan kalimah-kalimah ataupun zat-zat Allah, yakni menggunakan kalamullah daripada gangguan jin dan syaitan khususnya dan meludahkannya. Ini terdapat di dalam kitab Jami' al-Usul. Kemudian ada juga didatangkan hadis daripada Sunan At-Tirmizi dari Abu Sa'id Al-Khudri bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berlindung ataupun berta'awuz. Ta'awuz dengan lafaz fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Itu kira umum kan. Kita dah ketahui. Kita berlindung daripada gangguan jin, syaitan dan hasad dengki manusia. Maka baginda mengambil daripadanya dan langsung meninggalkan selain daripadanya. Ma yatruk alaih, dia meninggalkan selain daripada itu. Ini telah dinyatakan sendiri dalam kitab Jami' al-Usul juga. Wallahu alam. Semoga menjawab soalan Ustaz Abro. Terima kasih atas jawapan yang diberikan oleh saudara R. Hamzan bin Ejon. Jawapan yang sangat menepatilah ataupun jawapan yang sangat memuaskan, walaupun ringkas tapi padat. InsyaAllah semoga yang mendengar dapatlah intipati ataupun dapatlah kebaikan, manfaat daripada jawapan itu tadi. Baik, berkaitan dengan penyakit hati khususnya, kalau kita lihat bahawa di dunia sekarang di barat sedang menguasai sekarang ini. Jadi kalau kita tahu moden barat, teknologi barat ini moden lah, maknanya dapat menyembuhkan segala penyakit. Kalau kita bukanlah segala penyakit, jadi tapi banyak penyakit yang ada ubatnya yang mana dikaji oleh doktor-doktor barat ini. Tetapi apa yang membuatkan kita rasa kekurangan di sini adalah walaupun mereka ini mempunyai idea-idea, mempunyai orang-orang yang pakar dalam perubatan, tapi hanya memfokuskan penyakit-penyakit luaran. Penyakit-penyakit contohnya penyakit jantung, penyakit kencing manis. Mereka ini mengkaji obat-obat ataupun penawar-penawar bagi penyakit-penyakit ini. Namun mereka ini tidak mementingkan, malahan tidak ambil peduli langsung perubatan dari sudut kerohanian. Sebagaimana kita tahu penyakit ini ada dua, penyakit rohani, penyakit jasmani. Tapi mereka ini hanya menekankan penawar bagi penyakit jasmani, tidak menekankan penawar penyakit rohani. Jadi saya ingin bertanya soalan kepada ahli panel yang ketiga, saudara Yazid, apakah pandangan Encik Yazid dan apakah kesannya jika tidak mementingkan perubatan ataupun penawar bagi penyakit dalaman kerohanian yang mana telah berlaku sendiri di dunia barat sekarang ini? Apakah punca kesan jika tidak mementingkan perubatan kerohanian ini? Okay, baik. Alhamdulillah, pertamanya terima kasih kepada saudara moderator atas soalan yang diberikan. Bagi saya soalan tu amat susah jugalah untuk saya menjawabnya. Tapi saudara moderator tadi bertanya berkaitan dengan apa saya punya pandangan. Tapi dan pandangan ini pun setahu saya pandangan tak ada yang salah. Jadi ini hanyalah sebagai pandangan saya melalui apa yang lalu dalam fikiran saya. Dan saudara moderator tadi bertanya berkaitan apakah saya punya pandangan berkaitan dengan dunia barat sekarang ini dan apakah kesan kepada dunia barat jika mereka tidak mementingkan perubatan secara kerohanian. Okey, baik. Pertamanya saya minta maaf kalau jawapan saya agak panjang, tapi insya-Allah saya akan ringkaskan. Okey, seperti yang kita tahu bahawa dunia barat sekarang ini seperti yang saudara moderator cakap tadi, katakan tadi, yang dunia barat sekarang ini amatlah canggih.
tidak kiralah dari aspek mana pun, dari segi keilmuan, dari segi teknologi, komunikasi dan sebagainya, sehingga kan tahap kecanggihan mereka ini, sehingga kan penyakit yang tidak ada ubat pun mereka boleh sembuhkan. Tetapi pandangan saya, apa yang saya telah kaji, bahawa dunia barat sekarang, walaupun mereka ini penuh dengan teknologi, tak kira dari segi ilmu apa pun, tetapi statistik menunjukkan bahawa di dunia barat sekarang telah sinonim satu penyakit yang berkaitan dengan kerohanian mereka, seperti penyakit-penyakit keresahan, keletihan dan psikologi. Walaupun kita tahu bahawa di barat sekarang ini banyak pakar-pakar, doktor-doktor pakar yang boleh menyembuhkan penyakit, banyak hospital-hospital, banyak klinik-klinik yang berkaitan dengan kesihatan-kesihatan, tetapi kenapa statistik menunjukkan bahawa mereka ini penyakit dari segi kerohanian, dari segi dalaman ini terus meningkat? Kerana mereka ini sangatlah bergantung kepada sains. Mereka bergantung kepada sains, dan mereka ini menyangka bahawa dengan ilmu yang mereka ada, dengan ilmu sains yang mereka ada, dengan kecanggihan yang mereka ada, itu sudah cukup bergantung, sudah cukup memadai untuk mereka merawat hati mereka, merawat fizikal mereka. Dan saudara moderator tadi bertanya apakah kesannya? Kesannya bagi pandangan saya adalah akan berlakunya pelbagai kesengsaraan terhadap diri mereka sendirilah. Dan kerana apa? Kerana mereka ini pun terlalulah bergantung terhadap ilmu yang mereka ada, dan mereka tidak mementingkan sangat perubatan yang berkaitan dengan kerohanian. Itu pandangan saya. Baik, terima kasih diucapkan kepada ahli panel yang ketiga, Saudara Yazid Taufik, atas penjelasan ataupun pandangan yang kita insya-Allah kita dapat ambil, walaupun padat, walaupun singkat, tapi padat, alhamdulillah. Baik, kita sudah mendengar berkaitan dengan apakah bagaimanakah Al-Quran menjadi penawar. Menjadi persoalan kepada kita, adakah Al-Quran ini mampu menyembuhkan penyakit, khususnya penyakit hati dan rohani? Dan jawapannya telah Allah jawab dalam Al-Quran, sebagaimana ayat yang saya sebut tadi, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmah. Jadi kita dah tahu Al-Quran ini penyembuh, penawar penyakit hati dan rohani manusia, dan kita perlu percaya bahawa penyakit dalaman dan penyakit luaran ini wujud. Bukan hanya penyakit luaran saja, bukan penyakit, contoh penyakit jantung, penyakit kencing manis, demam, bukan itu saja yang dikategorikan sebagai penyakit. Tetapi penyakit hati yang dimaksudkan, penyakit hati adalah ada dua kategori. Yang pertama, penyakit keraguan yang membuatkan seseorang itu gelabah, ataupun kita sebut sekarang ini anxiety lah, ataupun polar disorder. Dan ataupun penyakit yang kedua yang disabitkan dengan penyakit hati, iaitu penyakit hawa nafsu. Penyakit hawa nafsu ini penyakit yang mana dia ini melakukan maksiat lah. Sebagaimana kita tahu, penyakit hati ini melakukan maksiat. Dan kesembuhan kedua-dua kategori ini, kedua-dua penyakit ini, penyakit hati ini, hanya boleh disembuhkan melalui Al-Quran dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tahu apakah itu penyakit hati dan jiwa, bagaimanakah Al-Quran itu menyembuhkan penyakit hati dan jiwa, bagaimanakah dan apakah yang dimaksudkan dengan ruqyah, dan kita juga tahu bagaimanakah kesan ideologi barat ini yang mana hanya menekankan rawatan jasmani sahaja. Apakah kesan untuk rohani mereka? Dan kita sudah tahu secara keseluruhan dah yang mana Al-Quran ini mukjizat yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi sebagai penyembuh kepada kita hinggalah hari akhirat. Semoga forum hari ini, penjelasan ini dapat membantu kepada semualah yang mendengar semua persoalan yang timbul dalam fikiran,
Semoga apa yang diberikan oleh kami pada hari ini, saya sebagai moderator memohon maaf, dan saya wakil kepada semua ahli panel memohon maaf jika ada kekurangan. Jadi insya-Allah kita tangguh dulu forum kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.